Okey, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang berhormat Encik Muhammad Cik Kadir, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kabung N40 serta isterinya Wan Mariani binti Haji Yasin. Begitu juga yang berusaha pengurusan Masjid As-Sabirin Kabung, Encik Ahmad Johar bin Haji Bidin. Begitu juga yang dihormati pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lakik Kabung, Tuan Haji Olin Tabur, ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid As-Sabirin Kabung, penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Hari ini bak kata orang, saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Macam itulah juga kita kadang-kadang nampak wajahnya tersenyum, tapi belum tentu lagi dia gembira. Kadang-kadang nampak mengalir air matanya, belum tentu dia sedih. Jadi macam tu juga kelihatan bersih, belum tentu suci. Apa yang dizahirkan kadang-kadang tidak melambangkan apa yang keadaan sebenarnya. Macam itulah dunia ini yang mana Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya dunia ini tidak lain kesenangan yang memperdayakan. Beli baju baru, cantik betul baju tu, beli bayar mahal, pakai 2 kali baru tahu gatal, baru tahu rupanya baju tu taklah cantik sangat. Masa beli tu rasa cantik sangat, masa digantung dengan digaya-gayakan tu nampak cantik, tapi rupanya bila dia pakai rupanya tak kena pula dengan majlis. Contohnya kadang-kadang tu sebab penting kita memerhatikan. Maka bersih belum tentu suci. Maknanya kita ni dalam Islam kalau nak cari yang terbaik, Islam sentiasa cari yang terbaik. Kan kalau kita tengok dalam Islam ni, contohnya kalau kita makan, bukan hanya sekadar makanan yang halal, tetapi halalan thayyibah. Sebaik-baiknya halalan thayyibah, halal lagi baik. Kadang-kadang dia halal tapi tak bersih. Kadang-kadang dia memang orang Islam niaga tapi kotor kedainya. Kadang-kadang kita pun jadi tak nak makan dekat sana. Sebab apa? Takut nanti ada penyakit-penyakit lain. Bukan kata tak halal, halal, tapi sedangkan Islam menganjurkan yang terbaik. Dia bagus, cantik dah, pakaian tudungnya cantik, nampak kemas, bersih, tapi busuk pula. Contohnya kan, rupanya badannya berbau. Jadi maknanya dia tahu, kalau orang tu sendiri dia fikir alah tu janji cantik, tak boleh. Sebab dia nak bercampur dengan masyarakat, kenalah pula dia pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian, sebab pakai wangi-wangian pun sunnah Nabi. Cuma dalam Islam ada garis batas sempadannya. Maksudnya kalau wangi-wangi pun tak adalah sampai menarik perhatian orang lain. Satu botol dimandinya dengan minyak wangi tu kan, jadi orang tengok, wah pahal dia ni, wangi betul kan. Contohnya mudarat ni lain pula. Makan, memang kita kena makan, bukan hanya halal, bukan hanya bersih, bukan hanya baik,
Tapi janganlah makan banyak sangat. Dah tahu tu halal bersih, makan banyak sampai terbalik badannya tu. Kan tidur kan tak boleh bangun-bangun dah. Punya kenyang. Dalam istilah saintifiknya namanya membadak. Macam itulah. Ya, maknanya dia membadak, dia dah payah dah nak bangun daripada air. Kan tidur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ni bila cerita berhijrah sebelum barzah pula, maknanya kita kena berubah. Kita kena berubah. Sebab Nabi pernah sebut dulu dalam peristiwa hijrah tu, Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nabi kata tak ada lagi dah penghijrahan. Hijrah secara fizikal ni tak ada. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak beritahu, niat pun susah. Niat dan jihad. Niat satu hal, nak buat apa yang diniatkan pun selagi susah. Contohlah kita tengok yang berhormat kan. Yang berhormat pun ada hari ni. Yang berhormat dah penggal ke berapa katnya jadi yang berhormat? Baru dua. Baru dua tau. Bukannya sudah dua, baru dua. Macam tu kan. Maknanya orang berhormat dah dua penggal. Jadi yang berhormat, kalau boleh yang dah jadi wakil rakyat ni, dia kata kalau tahu tak nak jadi wakil rakyat. Kalau tahu. Sebab apa? Sebab perjuangan nak melaksanakan tu satu hal. Bukannya YB tak buat kerja, tetapi harapan orang tu lebih tinggi daripada kerja yang tengah dibuat ni. Orang tu nak macam ni, orang tu nak macam ni. Sebab dalam hidup ni kita takkan boleh nak puaskan hati semua orang. Contohnya Jawatankuasa masjid ni buat program hari ni, macam-macam lah marah. Kenapalah letak Samsul Debat tu jauh sangat, macam-macam kan. Kenapalah letak tali kuning ni, dah macam konsert pula dah. Samsul Debat masuk, macam tu kan. Contohlah, ada je orang tak puas hati. Sedangkan pihak masjid dah bermesyuarat ni berkali-kali ni, nak biar ada keadaan teratur, tetapi tak boleh nak puaskan hati semua orang. Nak pula lepas ni ada jamuan makan kan. Adalah kenapa bagi jamuan makan ini, kenapa tak bagi makan itu. Tak boleh nak puaskan hati semua orang. YB dapat peruntukan tertentu, zap nak selesaikan masalah jalan dekat kampung tertentu, kampung lain bising, kenapa kampung kami tak ada? Sabarlah dulu kan. Peruntukannya itu bukannya dapat sekali banyak, kadang-kadang hanya untuk kawasan tertentu misalnya. Macam itulah juga keadaannya. Hidup dalam dunia ni, kita nak puaskan hati semua orang memang tak boleh, bukan senang. Itu sebabnya tanggungjawabnya besar. Tanggungjawab kita sebagai manusia besar. Kesenangan yang memperdayakan. Kita kena berubah. Kena berubah tu Nabi kata, perjuangan tu, niat dan jihad tu satu benda yang susah sebenarnya. Contohlah, aku berniat aku nak kuruskan badan. Contoh, kan? Nak kuruskan badan. Niat tu pun susah kadang-kadang. Ada orang, jom kuruskan badan. Ada orang, tak payahlah kau nak kurus langsung seorang, aku tak nak. Ada orang macam tu. Kuruskan badan bukan sebab nak cantik, tak. Kalau muka dah macam tu jugalah kan. Tetapi tujuan kita kuruskan badan apa? Mungkin tujuan yang lebih baik apa dia? Supaya mudah, ringan badan nak beribadah kepada Allah. Mudah nak bangun pagi. Kan? Dahlah dekat sini subuhnya awal berbanding Semenanjung. Semenanjung dalam pukul 5.40, dekat sini 5.20 katnya. 5 suku dah subuh kan. Contoh. Jadi makna kata tujuannya adalah tujuan kerana Allah, bukan senang. Ada orang nak kaya, betul. Ramai orang. Siapa yang tak nak kaya kat sini? Semua orang nak kaya. Tetapi berapa ramai yang nak kaya tu kerana Allah? Ada orang kaya supaya orang nampak, biar seluruh kampung kabung ni nampak siapa aku. Kan? Seluruh kampung kabung baru tahu ini orang kaya. OKK, orang kaya kabung. Kan? Yang baru dah tahu kan. Tapi kabung ni tu sebab saya tengok kan. Saya tengok muka orang kabung ni semua manis-manis. Senyum aja. Sebab gula kabung memang manis. Macam tu kan, Tapi gula kabung ni dia manis tapi dia hitam. Itulah dia. Kan macam tu lah, macam tu. Kan, tak apalah kan. Tapi tak apa. Kan putih-putih kapur dapat RM1.20 sebatang.
Tapi hitam-hitam gula kabung, mana dapat RM1 mahal sekarang ni. Betul tak? Macam tu lah. Jadi makna kata niat dan jihad kita perlu diperbetulkan. Kenapa kita kena betulkan? Sebab kita sekarang ni, cuba tengok sekarang, hari ni dah hari raya yang keberapa? Hari raya yang ketiga dah kan, Aidiladha. Pagi tadi pun masih ada lagi surau dan masjid yang buat menyembelih. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok, sedar ke tak sedar, dah hari raya ketiga. Maknanya cepat betul masa berlalu. Kalau cepat masa berlalu, maknanya apa? Maknanya apa? Biasalah penceramah kalau tanya, biasanya dia jawab balik semula kan. Saya pernah ceramah ada YB dekat satu kampung di Kuala Pilah. Saya tanya masa tu ceramah maulud, "Makcik, apa maksud selawat makcik?" Dia jawab, "Nak ceramah lah." Tanya pula, kena marah pula. Aduh, sabar je lah kan. Jadi bila kalau kita tengok kan, dalam keadaan itu saya kata tadi, bila kita tengok masa cepat berlalu, maknanya apa? Maknanya nak mati. Dah nak mati dah tu. Dekat dah kita dengan kematian. Tak jauh dah. Samsul Debat pun dekat dengan kematian. Nak mati dah rasanya, dah sampai ke sini. Allah, jauhnya lah. Naik van pula, alah, tegak pula, macam tu. Aku dah lah tinggi, kaki kejap lipat, kejap bawah, kejap atas, kejap bawah, tak tahulah, rasanya kaki tak kepala, kepala bawah, macam tu lah kan, macam tu lah. Tapi terima kasih banyak, saya seronok datang kemari. Nanti lain kali panggil lagi tau ya. Panggil lagi, seronok tapi yalah, tu sebabnya bila kita kata dekat dengan kematian, sesiapa je yang boleh mati. Sebab contohlah kan, saya ingat ada satu kes di Sarawak, satu kes di Sarawak yang budak yang kena makan dengan buaya tu kan. Dalam ramai-ramai, buaya tu tangkap seorang budak ni, sebelah dia kan, sebelah dia. Kenapa tak ambil dia? Kenapa tak ambil orang ni? Allah dah tentukan dia. Nampak tak? 2 hari lepas tu buaya tu pula kena tangkap, mati buaya tu. Allah tentukan buaya tu, kenapa tak buaya lain? Nampak tak kan? Saya seronok datang Sarawak ni. Di Sarawak lah saya nak jumpa signboard, awas di sini ada buaya. Di Semenanjung tak jumpa sebab terlalu banyak, berdiri pun ramai jalan tu, buaya-buaya semua tu. Tak payah signboard, dah banyak dah. Dah banyak signboard. Saya masa naik bot tu, naik bot kan, kereta naik bot daripada semasa tu saya pergi Lundu, saya pergi Matu kan, pernah lah naik bot tu kan. Adalah seorang ni tanya saya, "Mana buayanya tak nampak pun?" Masa bot tu jalan. "Aku tolak kau ke bawah, kau tahulah ada ke tak ada." Dia ingat apa kan? Tak, kenapa dia yang kena, dia ni tak kena? Contoh, jadi runtuhan bangunan sebelah bangunan kita, rumah kita tak kena. Yang terbakar rumah sebelah, bukan rumah kita. Kenapa? Dekat tak dengan kematian? Dekat dah dengan kematian. Naik kereta, accident. Kereta tu tadi berlumba-lumba dengan kita. Dia potong kita, kita potong dia. Dia potong kita, kita potong dia. Sekali tengok jam. Kenapa ni? Rupanya kereta yang tadi tu accident, mati, bukan kita. Itu sebabnya kalau tengok Allahyarham Syekh Murtada dulu, waktu saya kecil-kecil, saya ingat lagi dalam ceramah dia kata, kalau kita naik kereta, kalau anak yang kecil tu kata nak minum, nak kencing, kalau boleh berhenti, berhentilah. So anak-anak kita ni kecil lagi, suci, belum ada dosa lagi. Jadi jangan, berhenti je, bagi dia minum sekejap. Jangan marah, nantilah rumah nenek nanti minumlah. Dia pun dalam kat belakang. Lepas tu dia cakap, terbaliklah kereta ni. Makbul, terbalik kereta tu. Betul, ni cakap betul. Kita nampak macam memang betul tu cakap tu. Tu sebab kadang anak-anak tu kalau nak cakap baik-baik. Tahan sekejap boleh tak? Sikit je dia rumah nenek. Alah sekejap je. Yelah, tak apa, pujuk dia. Tapi kalau boleh berhenti, berhentilah. Untuk makluman semua, saya daripada tadi memang tak berhenti, berhenti kencing je, makan pun belum lagi. Saja nak beritahu lah. Kan macam tu. Kan pastikan.
Jadi makna kata dalam keadaan sementara ni macam siapa boleh mati. Rupanya ulama terdahulu ada memberitahu hidup manusia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Contoh tadilah tanah runtuh, kemalangan, kebakaran, lepas tu kena serangan jantung. Dia kena, kita tak kena. Ada orang tu kena keracunan makanan, mati. Macam kita tengok kan, orang tu naik apa yang kapal selam hari tu, yang turun pergi tengok Titanic tu. Kan dulu turun naik balik. Turun naik balik, sekarang turun tak naik-naik kan. Sekali kena. Orang lain buat tak ada macam tu, dia kena. Kapal selam selama ni training yang dekat Indonesia kan, ada satu kapal selam tu yang tenggelam sampai bawah tu, akhirnya dia karam kan. Nampak macam mana? Maknanya Allah pilih 99 perangkat kematian. Kawan kita mati, kita tak mati. Rumah dia terbakar, mati, kita tak mati. Tetapi ada satu perangkap kematian yang manusia tak boleh elak. Satu perangkap kematian, iaitu perangkap usia tua. Bila dah tua, lepas tu memang mati dah, tak ada benda lain dah. Tak ada lepas tu muda balik. Nak muda balik ni tak. Dah nak mati lah. Kalau kita tengok duduk pun dah tak apa-apa, boleh dah tak terdaya, duduk pun tak boleh duduk lama dah tu. Kan? Dah mula nak luruhkan kaki, dah mula kan? Tu tanda-tanda dah tua. Kan nak lurus tu. Kan kata dah tak ada masalah, okey je. Saya faham, tak ada masalah, okey je. Lain kali ahli jatuh kuasa masjid, jangan siapkan kursi je, siapkan tukang urut sekali. Kan? Baru canggih nama dia. Tak adalah. Tapi memang betul. Itu tanda-tanda. Dan menurut kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, digambarkan bagaimana Nabi Yaqub didatangi oleh malaikat maut. Ni ada orang tak puas hati ni. Dia sebut Nabi Idris. Kalau dah dalam kitab tu kata Nabi Yaqub lah. So Nabi Yaqub diziarahi oleh malaikat maut. Selalu dia datang ziarah. Maka Nabi Yaqub pun tanyalah, hari ni kau nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Aku nak ziarah engkau. Hari ni kau nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Aku nak ziarah engkau, wahai Yaqub. Sampai satu ketika Nabi Yaqub kata, boleh tak aku nak minta tolong satu perkara? Khabarkanlah wahai sahabatku, apa yang kau mahu? Kalau boleh sebelum cabut nyawa aku, janganlah kau terus cabut aja, bagilah tanda-tandanya, dia kata. Maka Allah kata, jangan risau, aku akan bagi sekurang-kurangnya 3 utusan untuk engkau. 3 utusan mana 3 tanda lah. Satu hari itu datang, hari ni kau datang nak cabut nyawa aku ke nak zarah aku? Nak zarah engkau. Hari ni nak zarah aku ke nak cabut nyawa aku? Nak zarah engkau. Sampai satu hari ni nak cabut nyawa aku, nak zarah aku. Sesungguhnya hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu, wahai Yaqub. Terkejutlah Nabi Yaqub. Kau janji dulu kau nak bagi 3 utusan, 3 tanda. Adakah kau bagi? Sesungguhnya aku dah bagi dah pun 3 tanda tu. Ya ke apa tandanya? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah mula lo merasa. Dah ada belum merasa tu? Dah jalan pun tak larat. Allahu Akbar. Dulu YB Cik ni satu hari 10 program, 20. Sekarang dah tinggal 15 je program sehari. Contoh. Saya dulu ceramah tak ada hal, pagi-pagi lepas tak tidur. Kan? Tapi sekarang dah mula rasa lemah-lemah badan. Contoh. Kan? Kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Dah ada ke belum? Dah. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada ke belum? YB confirm dah ada. Kan? Tak apa, YB dia sedih. Ini orang yang kalau ni rambut putih ni bercahaya wajah dia. Bila dia senyum, nampak tak? Ni bukan bodek YB, ni lebih kurang lah. Macam tu. Tapi betul, sebenarnya bila dah ada 3 tanda ni baguslah, sebab ada soalan bocor. Kalau dah ada 3 tu, standby. Kan? Berhijrah sebelum barzah. Sebab apa? Sebegitu ramai manusia atas dunia ini berjalan-jalan seolah-olah bersia-sia menikmati keindahan dunia, tetapi apabila dipanggil nyawanya, nak dicabut nyawanya, barulah dia sedar. Dia lihat dalam karung bekal nak bawa ke alam kematian, baru sedar yang bekalannya masih kosong. Kita kat dunia ni bukan nak bersia-sia. Kita dekat dunia ni nak mengumpul segala amalan yang ada untuk jadi bekalan. Sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Amjam, faham?
Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa send WhatsApp tu dekat semua orang. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Contohnya lah, tadi naik kereta, nampak tempat tadi, food court tadi. Food court ke apa tadi? Yang ada toilet, ada bumbung tinggi tadi apa? Food court dalam tempat tu tadi. Ya ke? Lebih kurang lah. Tak ada siapa pun. Aku ingat aku nak buat rumah lah kat sini. Tak ada. Sebab situ hanya tempat berhenti sekejap saja. Tu sebab, kenal tak kawan-kawan kita, nama dia Abang Ila. Abang Ila, Abang Ipal, Abang Ima. Kenal tak? Abang Ila, Bangla. Abang Ipal, Nepal. Abang Ima, Myanmar. Yang pendatang-pendatang yang datang ke dalam negara kita lah, cuba kita tengok, dia kerja rajin. Yang sahabat-sahabat kita yang Bangladesh ni datang, dia makan nasi putih je, letak kuah je, kadang-kadang bawang sebiji. Makan. Nasi macam ni, sebab murah, nasi saja dengan kuah. Dia tak letak ayam pun tak letak. Kita tengok, dia makan itu, air kosong aja, kerja teruk ni. Tapi tak nak ke? Macam kita kerja teruk, masih sekala jomlah kita makan. Kan? Mi kolok Pattaya. Laksa Sarawak Pattaya. Kan? Mi kolok jantan. Maknanya ada telur. Macam tu. Kan ada telur jantan lah tu. Kan? Faham? Jadi dia pun makan. Tapi dia tak. Dia makan nasi putih, kuah cukup. Duitnya simpan. Kemudian setiap hujung minggu hantar balik Bangladesh, kirimkan. Kenapa? Sebab dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal dia Bangladesh. Baju, dia bukan pakai baju cantik-cantik macam kita ni. Baju batik Sarawak ni. Kan? Jangan main. Saya ada 10-15 lah baju saya tempah dengan batik Sarawak. Saya suka dengan design dia. Tak. Bukan semua orang kan pakai lalah, tapi dia tak. Yang Bangladesh ni dia pakai baju kuning seluar biru, kasut hitam. Allahu Akbar. Lepas tu jalan pegang tangan kawan-kawan dia. Dia tak kisah. Kau nak cakap-cakap lah sebab apa? Malaysia bukan tempat tinggal dia. Setelah 10 tahun dia tak larat, dia dah penat. Hari tu PKP, dia pun baliklah ke Bangladesh. Saya ingat lagi waktu sebelum PKP, saya pergi dekat airport tu masa tu. Yang Bangladesh ni balik bawa TV, bawa radio besar-besar bawa balik ni. Aku kata hancur sampai Bangladesh ni. Aku rasa TV ni jadi oven ni. Tetapi sebab apa? Tapi bila dia sampai di Bangladesh, rumahnya dah besar. Dah ada kereta, dah ada motosikal, duit yang dikirimkan dulu tu semua dah dimanfaatkan, dah standby dah untuk dia. Rumah besar, kereta besar, bini pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Nampak tak? Macam itulah cara fikir kita. Hidup ni sementara. Tersahlah kita minta, tuan-tuan. Jangan minta benda-benda yang sebenarnya yang kita tak ada tu, janganlah kita pening kepala. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, pun syukur. Itu je. Nak rumah besar-besar buat apa? Nak rumah besar-besar buat apa? Sampai masa habis. Bukan boleh buat mati pun. Duit banyak-banyak buat apa? Sampai masa bukan buat mati pun. Kalau kita guna pun, family kita bayar-bayar untuk uruskan jenazah aja. Hebat mana pun kita, duit banyak, kereta besar, sudahnya mati naik van jenazah. Tak ada, boleh tak? Saya kalau boleh, saya tak nak naik van jenazah. Bila mati nanti pastikan dudukkan saya dekat kereta Camry saya tu. Tak ada orang buat pun. Tetap masuk dalam van jenazah. Orang angkat, nanti dulu pegang. Dulu dia tu bos tu. So ni, pergi duduk di sana, angkat sini, buat sini. Sampai masa dia yang tunggu. Nak tanam bila? Lepas asar letak balik. Tak jadi tanam. Hujan lebat. Tunggu lepas asar, dia kata. Lepas asar tanam, kepak bawa. Nak tanam nanti dulu. Air penuh pula. Korek pula. Tunggulah jenazah ni. Boleh komplain? Tak boleh komplain. Sampai masa kita dah mati. Nampak macam mana? Itu sebabnya. Maka dalam hidup kita ni,
dalam hidup kita ni, bila kita tengok bersih tu belum tentu suci, sucikan diri kita ni dengan menjaga keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Ada 7 perkara yang kita kena jaga. Pertama, jagalah lisan kita. Jaga lisan kita. Kata Abu Lais As-Samarkandi, pertama jaga lisan kita. Lisan ada 2. Pertama, lisan berlidah. Yang kedua, lisan berjari. Lisan berlidah, apa yang kita cakap. Hati-hati apa yang kita cakap. Nak pula ya. YB Muhammad Cik pun tahu. Dan YB pun tahu. Sekarang apa juga yang kita cakap, orang viral kan. Kadang-kadang kita cakap panjang, dia potong sikit aja, supaya dapat menjatuhkan kita, dapat merosakkan nama baik kita. Hati-hati. Itu sebabnya orang perempuan jangan selalu sangat cakap, aku ni mulut aja, kami ni mulut aja jahat, hati kami baik. Tak ada mana ni. Kalau dah hati baik, mulut pun kena baik. Cakap dengan suami tu lemah lembut. Wahai suamiku yang ku kasihi, I love you. Tak kisahlah umur kita dah 60 tahun pun, dah 70 tahun, kena cakap macam tu. Yang suami pun jangan kasar-kasar. Dan Nabi pesan berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. I love you too my dear. Macam tu. Ini bergaduh aja. Bukan semua lelaki sama macam Emir. Faham? Dan bukan semua wanita sesuci Khalid. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Asal jahat aja lelaki. Asal jahat aja lelaki. Mana boleh macam itu? Itu drama aja. Berapa ramai lelaki yang baik-baik. Tu sebab kita cakap yang baik-baik. Jaga lisan kita, kita cakap tu. Dan yang paling baik sekali bukan hanya jaga, tapi digunakan lidah itu untuk berzikir, mengingat Allah, mengaji Al-Quran. Faham? Dan lisan yang kedua, lisan berlidah, lisan kedua apa? Lisan berjari. Apa yang kita tulis, apa yang kita type, menurut pandangan ulama, apa yang kita type, apa yang kita tulis itu dinisbahkan juga sebagai apa yang kita cakap. Kadang-kadang dekat masjid nampak muka bodoh aja, tapi bila menaip dia kutuk tak guna punya AJK masjid, mati lagi baik. Aku paling menyampah dengan Cik Ahmad Johar Haji Bidin tu. Saya beritahu. Siap beritahu macam tu dalam Facebook tu. Dia tulisnya macam tu. Aku geram betul lah. Kenapalah dia jadi pengusi? Contoh biasa. Bila dia tulis tu, Allah catat tak? Ambil itu sebagai satu perkataan yang kita cakap mengumpat dan mengatur orang. Itu sebabnya contoh lah contoh. Saya dengan Tuan Haji Encik Ahmad Johar. Encik Ahmad Johar ya. Katalah saya dengan Encik Ahmad Johar ni, saya gaduh-gaduh, saya tak puas hati dengan dia lah. Saya kata aku menyampah betul kan. Contoh. Tapi saya jumpa dia. Tuan Haji Encik Ahmad Johar, saya minta maaf banyak hari tu saya dikutuk-kutuk hari tu. Dia pun cakap, tak apalah, saya dah lama maafkan. Contoh. Alhamdulillah, sebab jumpa, nampak, dapat kesempatan jumpa. Yang kita tengok dalam TikTok, yang kita tengok dalam TV, kita tengok dalam berita, kita kutuk orang tu tak guna, ini semua tak boleh pakai, sedangkan kita tak ada peluang pun jumpa dia minta maaf. Macam mana? Tu sebab daripada minta maaf, orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Daripada minta maaf lebih baik elak daripada buat salah. Itu je. Ni YB jadi YB lagi lah, kenyang orang kutuk-kutuk dia. Jumpa kat depan kamai ni salam cium berjilat tangan, kamai lagi. Tapi dekat belakang kau kutuk-kutuk dia dapat pahala. YB sabar je. Orang cakap-cakap tu, Alhamdulillah, macam tu. Bukan senang jadi ketua tu saya cakap. Ni jadi penceramah, orang tak kutuk ke? Kutuk juga. Bahagian komen tu ada je tak puas hati. Sudahlah, itulah, inilah, jalanlah, tak sukalah. Tak suka jangan tengok, kan? Tapi saya senang je, jangan balas. Biarlah. Dalam dunia ni,
Dalam dunia bukan semua orang kita boleh layan. Layan buat pening kepala je. Mana? Orang gila kalau dilayan, kita pun gila sama. Baik jangan. Ingat tak kisah harimau bergaduh dengan keldai? Tahu tak? Harimau bergaduh dengan keldai. Keldai kata kat harimau, "Harimau, kau nampak tak rumput ni? Nampak? Rumput ni warna biru kan?" Dia kata. Harimau kata, "Tak ada lah, warna dia hijau." "Biru, hijau, biru, hijau." Bergaduh dia. Keldai kata biru, harimau kata hijau. "Apalah harimau ni? Ini pun tak nampak ke? Biru ni, hijau." Harimau dah marah lah. Sudah macam ni lah. Kita pergi jumpa dengan raja di rimba. Jumpa dengan singa. Tanyalah singa, "Wahai singa, apa hal ni pagi-pagi ni? Dua-dua ekor ni jumpa aku." Keldai pun kata, "Aku tak puas hati dengan harimau." "Apa kau tak puas hati?" "Ni pasal rumput ni." "Kenapa?" Keldai kata, "Wahai singa, betul kan rumput ni warna biru?" Kata singa, "Betul lah tu." Singa kata, "Betul lah tu." Kan aku dah kata. Harimau pun terkejut. Kenapa pula? Bukan hijau ke? Dia kata tu. Aku dah cakap warna dia biru, kau degil, kata keldai. Maka dengan ini kan, si keldai pun kata, "Kalau macam tu singa, aku mencadangkan supaya kau jatuhkan hukuman pada harimau ni. Sebab dia tak habis kata rumput ni hijau. Minta jatuh hukum." Maka singa pun menjatuhkan hukuman, harimau tak boleh berbual dengan mana-mana binatang selama 5 hari berturut-turut. Dia kena diam, jangan bercakap dengan mana-mana binatang. Harimau pun sedih. Keldai pula pergilah keluar dengan kawan-kawan keldai yang lain, celebrate dekat Starbucks. Celebrate dengan geng-geng keldai. Dia pergi minum, pergi semua. "Oh, kita berjaya kalahkan harimau." Dia kata itulah. Kemudian harimau pun sedih, pergilah menghadap singa. "Wahai singa, kenapalah kau pergi bersetuju dengan si keldai tu? Bukankah rumput ni warna hijau?" Maka singa cakap, "Memang aku tahu rumput tu warna hijau. Habis tu, yang kau pergi lawan bangang keldai tu buat apa? Keldai tu sampai bila-bila pun kau takkan menang lawan dia tu. Dah otak dia macam tu. Jadi orang yang bodoh macam jangan kau layan, sampai bila-bila pun kau takkan menang." Itulah maksud dia. Hidup kita pun macam tu. Kadang-kadang ada orang cakap macam tu, macam ni, usah dilayan. Anggaplah dia sebahagian daripada ujian dalam kehidupan kita. Tengok Nabi Ibrahim, bila dapat perintah untuk sembelih anaknya Ismail, penduduk-penduduk sekitar bising, "Gila Ibrahim ni, anak sendiri pun nak disembelih." Kan? Nanti lama-lama jangan-jangan kita pun kena sembelih nanti. Itu orang keliling bising. Sedangkan ni nak buat kerja arahan perintah Allah ni. Itulah nak bagi tahu, kadang-kadang bila kita buat benda baik, bukan semua orang suka. Akan ada cakap-cakap yang tak baik. Jadi itu sebahagian daripada resam kehidupan. Jangan kita mudah terasa hati. Saya kalau fikir terasa hati, mungkin dah berhenti ceramah dah kot. Kan? Iya tuan-tuan. Kadang-kadang nak masuk Sarawak ni pun kadang pening kepala. Macam-macam. Ada orang cakap macam tu, macam ni. Ya Allah, puas nak cari orang-orang yang betul-betul nak jaga kita ni. Macam-macam. Kadang, tak ada permintaan. Sedangkan banyak masjid nak panggil saya. Rupa-rupanya ada pula orang ni main-mainkan harga. Ada juga. Kesian masjid. Kan? Macam tu lah. Betul. Jadi, apa langkah kita? Serah pada Allah Ta'ala. Jangan kecil hati. Kan? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innallah wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi makna kata kita jangan pening-pening pula. Orang nak cakap lah. Orang nak kutuk-kutuk. Bila orang kutuk, kita tertanggal ke telinga kita. Kau ni teruklah, tertanggal sebelah telinga. Dia ni memang tak baik, terkeluar sebelah lagi. Lepas tu hidung pula gugur. Tak ada pun. Kan? Tapi hati kita ni jangan jadi hati tisu. Sabar. Dalam hidup ni, YB kan 5 perkara kita kena ada. Sabar, syukur, hikmah, percaya pada hikmah, redha dan juga ikhlas. Saya ulang balik. Sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. Ada 5-5 ni, insya-Allah selamat dunia akhirat.
Macam mana huraiannya? Tu kena panggil sekali dalam ceramah yang lain. Hari ni tak sempat. Ni nak cerita sabar satu hal, syukur satu hal, hikmah tu macam mana, redha tu macam mana, ikhlas lagi panjang ikhlas tu. Maknanya kena panggil lagi. Ya? Macam tu. Booking tarikh nanti. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haram melintang, bulan 2 tahun depan ada kosong. Tahun ni dah habis. Okey. Jadi kemudiannya apa? Kemudiannya juga yang kedua. Tadi pertama jaga mata. Kedua yang kita kena jaga apa? Yang pertama jaga lisan. Kedua jaga mata kita, pandangan mata kita. Jangan pandang perkara-perkara yang menyebabkan kita terlibat dalam dosa. Contohnya ni, pegang ni kan. Banyak benda baik boleh tengok, kenapa tengok yang tak baik? Kan? Tengok cerita perang, aduh. Tahu tak cerita perang? Perang yang sesungguhnya. Kan? Saya tak nak sebut terang-terang, budak-budak ramai. Kan? Tengok cerita yang bukan-bukan, lepas tu tengok gambar perempuan, la ilaha illallah, subhanallah. Yang ada satu dia tengok, ya Allah, handsome-nya lelaki ni. Yang tengok tu lelaki juga, gila betul. Ada tu. Ada yang macam tu. Gila betul. Mata kita ni jaga. Pandang yang dapat pahala. Apa yang pandang dapat pahala? Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Kedua, pandang apa dapat pahala? Pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala. Yang pastinya pandang muka suami dan isteri sendiri. Jangan pandang muka laki orang. Tengok penceramah tak apa, tapi tengok saja sebab nak dengar. Ni siapa yang tengok macam ni dah kepala. Kan? Jangan macam tu. Kesian penceramah. Kan? Kemudian ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Ni ramai yang dah dapat pergi haji. Siapa yang belum pergi haji, baru daftar tahun ni, InsyaAllah boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi. Yang keempat, pandang apa? Pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi kalau kita pandang, kita baca, dapat pahala. Itu kedua, jaga mata. Ketiga, nak jaga apa? Jaga hati. Hati ni buanglah. Nampak kadang muka baik, elok, cantik, bersih, tapi hati ni, kalau pergilah rumah orang tu, cantik rumah dia, nak tengok dia bersih ke tak bersih, tengok apa? Tengok apa? Tengok apa? Tengok rumah tu lah. Tengok apa lah lagi? Yalah, tapi kalau kata orang, kalau nak tengok betul-betul, tengok tandas dia. Rumah cantik, besar, tapi tandas je, ya Allah. Tadi saya berhenti kat tandas tu, dah lah bayar 30 sen. Buka pintu, terapung, berenang-renang ke tepian macam tu. Dia macam bercakap dia. Hei. Saya rasa macam nak suruh bayar balik 30 sen tu. Tak, bukan salah orang yang jaga tandas tu. Orang tu tak boleh flash ke? Heran betul lah. Saya pernah jumpa dekat satu sekolah tu, najis tu dalam sinki, melintang. Macam mana dia boleh sampai dekat situ? Dalam sinki tu tinggi. Macam mana dia sampai situ? Maknanya ada usaha memindahkannya ke situ. Tu sebabnya kalau kita tengok bilik air dia bersih, ya Allah bersih ni. Ada satu masjid, dia punya tandas bersih betul. Malahan ada satu tandas tu siap dengan surat khabar, siap dengan TV, aircon. Ya Allah, ini kencing tak berhenti ni aircon. Cantik betul, bersih dia buat. Dia menang tandas terbaik. Ada satu masjid di Pasir Besar, di Gemas, Negeri Sembilan. Dia letak pantun sebab letak signboard orang tak faham.
Sila jaga kebersihan tandas sini. Orang tak faham. Dia letak pantun besar. Bila orang masuk tu, hui, pantun ni lain macam. Ada kucing, ada tikus. Sudah kencing harap jirus. Macam tu. Baru lain macam pantun ni. Baru dia tahu. Ini flash tak nak, jirus tak nak. Aduh, hai. Meninggalkan kenangan yang abadi untuk orang selepasnya. Janganlah macam itu. Ya. Jaga. Hati ni, hati. Apa yang kena buang? Buang perasaan yang tidak baik. Pertama, buang tamak. Ingat orang perempuan, buang tamak. Kongsi tak apa. Faham? Orang perempuan, faham tak? Jangan tamak kongsi siapa. Kan? Faham tak? Faham ke tidak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tak lepas lah, tak lulus. Dengan isteri YB pun tak lulus. Tak lulus. Tak macam ni. Maksudnya, cuba kan saya kata jangan sangka buruk. Hati tu boleh sangka baik. Bila saya kata kongsi tak apa, mungkin kongsi makanan, kongsi maklumat-maklumat yang baik, kongsi apa lah benda-benda baik. Ni aku kongsikan ni. Jangan lupa besok datang rami-rami. Kan? Dekat program Samsul Debat. Datang ke kampung kita ni. Datang kampung kami. Kampung kami. Datang ramai-ramai. Datang rami-rami. Panggil dia datang. Nampak tak? Jadi itu pun kongsi juga. Saya tak sebut kongsi suami. Gemar betul orang perempuan disangka buruk. Kan? Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Cuba kita tengok. Hari ni tengok ni. Semua duduk bawah. Nampak tak? Adalah beberapa orang yang ada masalah lutut. Dia duduk kat kursi. Tak apalah. Tengok ni kursi pun dah tak ada tiang dah. Semua duduk bawah. YB Don N40 pun duduk bawah. Samsul Debat duduk atas. Ini apa? Adakah tu sebabnya saya hebat? Tak. Sebab nak bagi orang nampak aja. Jangan, aku ni bagus ni. Tak macam tu. Tengok YB. Dia tak ada belagak pun. Okey, duduk bawah dia. Okey je. Nampak tak? Tengok. Semua duduk bawah. Kejap berunjuk, kejap bersila, kejap apa. Pantai. Betul tak? Jadi makna kata tak payah sombong-sombong. Nak ke mana sombong? Hebat mana pun manusia tu, akhirnya dia perlukan orang lain. Ada orang boleh hidup seorang-seorang? Ada. Suaminya mati pun rasa susah sangat lah. Oh suamiku, kau pergi terlalu awal suamiku. Siapakah yang akan menjadi pengganti? Gatal ni, nak ganti juga. Contoh. Betul tak? Bukan senang hidup sendiri. Jangankan hidup. Kalau kita tengok pakar bedah, boleh bedah diri dia sendiri? Tak boleh. Tukang gunting boleh gunting rambut sendiri? Depan ni boleh lah, belakang tak boleh. Pakar bedah tak boleh bedah sendiri. Doktor gigi boleh cabut gigi sendiri? Tak boleh. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Itu pun menipu je Mr. Bean tu. Jangankan kita hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mandi sendiri. Bak seni gayung tu. Lari orang kampung jangan. Betul tak? Alah kau kapankan je. Nanti pandailah aku pusing-pusing sendiri masuk dalam kubur. Jangan tipu lah. Tak ada. Semua perlukan orang lain. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati dengan orang. Aku geram lah, aku tak puas hati lah dengan tak puas hati lah. Jangan. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Jangan dengki. Jadi itu 3 hati. Kemudian seterusnya jaga apa? Jaga perut. Apa maksud jaga perut? Jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Itu betul-betul bersih. Kadang-kadang kita makan benda tu halal. Kadang-kadang air ni halal. Siap ada tulis ni. Air minuman Swan. Ada logo halal nombor MS1506.
1008-08-2014. Ada logo mesti. Maknanya logo-logo nak daripada Kementerian Kesihatan. Dan juga ada pula ni recycle, botol recycle dia dah dapat cap kebersihan dia. Confirm halal, bersih. Air ini halal. Tapi boleh jadi haram tak air yang halal tu? Boleh kalau duit yang kita gunakan untuk belinya tu daripada sumber yang tidak baik, sumber yang tidak halal. Maka dia akan jadi tidak halal walaupun air itu halal. Air tu ambil daripada duit tabung masjid. Tabung masjid dah memang dia dah bagi nah ni daripada ni duit, contohnya memang ada allocation, memang peruntukan ni duit untuk AJK masjid, contohlah, contoh YB bagi contoh, YB bagi dapatlah seorang 100. Duit tu duit halal tak? Halal. Apa pula tak pula YB bagi ni? Budak ni. YB bagi contoh ni duit 100, duit raya, contoh YB bagi duit hari raya, semua JK masjid semua dapat, contoh dapat seorang 100. Dapat 100, duit tu halal tak? Halal. Tapi dia beli air brandy, dia beli liquor Carlsberg, dia beli arak. Duit ni duit halal ni, tapi benda tu sendiri haram, tak boleh minum. Ataupun dia beli daging masak kicap, sedap betul. Daging apa? Daging bab 1. Babi lah kalau tak faham. Tapi boleh tak kita makan babi ni? Boleh tak? Boleh kalau keadaan darurat. Contohnya tiba-tiba kita PKP, tak boleh keluar rumah. Lepas tu dah tak ada binatang dah yang kita boleh makan. Tiba-tiba lalu seekor. Tangkap. Boleh tak makan? Boleh, tetapi apa? Makan sekadar untuk hidup aja. Bukan makan beria-ria. Satu goreng, ini peha goreng, kepala masak kicap, perut dia masak lemak cili api. Jangan. Dia hanya sekadar makan, mungkin kita masak sikit, rebus ke, makan sekadar supaya boleh bertahan hidup. Daging yang paling sedap makan dalam dunia ni daging apa? Nombor 1, daging orang. Daging manusia paling sedap sekali, lembut. Tapi jangan cuba. Tapi itu masuk kategori tak boleh makan. Itu sebab kalau kita dekat atas perahu, kita tengah laut, kita dah lapar sangat, kita tak ada makanan, boleh nak makan. Dah tak ada makanan dah. Contoh, boleh. Tetapi yang kedua, tu daging bab 1 tadi. Daging babi tadi, yang kedua daging yang sedap. Sedap. Saya tak tahulah, orang saya tengok Cina tu makan sedap betul. So berminyak-minyak. Yang ketiga, barulah daging-daging lain. Jadi kita ni ada peraturan. Yang haram jangan dimakan, jangan dicari. Nabi pesan, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Ingat okay. Jaga perut. Seterusnya jaga apa? Jaga tangan kita. Yang kelima, tangan kita ni banyakkanlah membantu antara satu dengan yang lain. Tangan kita ni berbakti. Contoh sekarang kita tengok korban hari tu, masjid ni tumbang berapa ekor kerbau. Sini kerbau ke lembu? Kambing? Sapi? Oh sapi. Yalah. Kalau orang tak tahu tu dia tanya sapi tu binatang apa pula ya? Macam tu lah kan. Yalah, sapi. Tapi betul ke saya difaham? Tapi di Limbang itu saya dapat tahu kerbau lebih murah. Di sini macam mana? Sapi juga. Kerbau berapa ekor? Kalau itu 5 ekor. Saya tengok kadang-kadang ada orang dia bercakap apa? Tak nak lah, mahal sangat. Satu bahagian berapa? Siapa tu? 300. Murahnya. Ya, di Semenanjung lembu satu bahagian sekarang 850 ringgit satu bahagian. Macam itulah keadaannya. Kerbau lagi mahal, tapi di Limbang kerbau lebih murah. Saya tahu sini kerbau lebih murah.
Tu yang dia sampai buat pertandingan lumba kerbau itu dekat Limbang. Pertandingan lumba kerbau. Apa nama? Pesta apa tak nama tu? Tak apalah, lupa dah, tak kisah. Tapi makna kata, kalau kita tengok tangan kita ni menyumbang, tangan kita bersedekah, masuk bahagian. Kadang-kadang 300 je, 300 berapa? 300 gram. Oh ya Allah Akbar, 300. Kalau cakap awal lagi tu, saya pun nak masuk bahagian kat sini. Tak adalah. Tapi itu pun payah puas JK Masjid memujuknya. Masuklah bahagian korban, masuklah bahagian korban. Tangan kita ni kena menyumbang. Nak tengok rezeki murah tak murah, masuklah bahagian korban. Percaya cakap saya. Kalau tak percaya, cuba tengok dalam 5 ekor sapi tadi, betul tak nama yang sama berulang-ulang setiap tahun? Ada nama yang berulang-ulang. Asyik-asyik keluarga tu, asyik-asyik keluarga tu, asyik-asyik keluarga tu. Sebab apa? Keluarga tu dah rasa nikmatnya. Bila kita bersedekah, Allah ganti balik. Tengoklah, malahan lebih banyak lagi. Tapi siapa yang ni hari ni, esok last day, kalau boleh masuk korban, masuklah. Jangan tangguh-tangguh buat kebaikan. Tangan kita ni tolong orang. Tak mampu masuk satu bahagian, ambil seekor. Oh, lagi banyak pula. Tak mampu ambil seekor, tak mampu ambil satu bahagian, pergi tolong-tolong lapah daging di masjid. Tak mampu lapah, tak mampu, tolonglah timbang-timbangkan daging tu. Tak mampu timbang daging tu, ambil daging tu hantar dekat rumah-rumah orang ni. Tak mampu juga, beratur kau ambil bahagian kau berambus dah balik, payah sangat. Minta tolong pun susah. Tangan ni tolong. Ya, ni tu cakap tadi. Sebenarnya tolong orang. Kadang-kadang kita tengok, kita nampak kecil je. Beza daging akikah dengan daging korban. Akikah kita disunatkan masak manis bagi semua orang makan. Bagi, tak semestinya buat kenduri. Akikah ni kita masak, ambil satu bahagian ke dua bahagian, kita masak manis-manis, jangan pedas sangat. Manis-manis hantar dekat rumah orang lain, hantar dekat semua jiran-jiran, hantar. Jadi itu dah cukup dah akikah tu. Cukuplah syarat akikah. Tapi kalau korban, kita disunatkan bagi daging mentah, supaya kalau ada penerima tu golongan asnaf, orang susah, dia dapat, dia boleh jual untuk dapatkan hasil, ataupun dia masak sendiri untuk diri dia. Itu beza akikah dengan korban. Tapi bukan tu tajuk dia hari ni. Hari lain lah ya. Dah dua tajuk kena panggil. Okey. Seterusnya, tangan buat kebaikan, bantu. Nampak tabung masjid, jangan buat-buat lelap, jangan buat-buat tidur. Masukkanlah duit. Tak dapat masuk RM1, masuk 100. Ya, macam tu. Kan? Sebab sebenarnya kita tak tahu, dengan keikhlasan hati kita, Allah permudahkan urusan kita di barzakh, permudahkan urusan kita di yaumul akhir, hari akhirat nanti. Dan yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, setelah selesai di alam kubur, di alam barzakh, kita akan dibangkitkan. Bila kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Itu bukan pengurusi masjid ke? Bukan. Tak ada masa. Tak ada masa. Itu bukan ketua kaum. Itu bukan ketua kampung. Itu bukan penghulu. Itu Samsul dapat pun ada. Masa tu semua tengah sibuk nak menyelamatkan diri sendiri, huru-hara. Ada yang berjalan naik tunggangan, ada yang naik kambing, ada yang naik lembu, ada yang berjalan kaki, ada yang melutut. Ada yang melutut, tapi yang paling teruk, yang paling hina, berjalan dengan mukanya dekat bawah, kaki dekat atas, berjalan macam tu. Kepalanya, mukanya kat bawah. Hina betul masa tu. Masa tu peluhnya disebabkan matahari sejengkal. Matahari sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal ni pun dah rasa panas sangat. Sebab kata orang Sarawak, it's very hot today. Contoh dia kata, bayangkan sejengkal. Masa tu ada yang penuh banjir sampai buku lali.
Ada yang paras lutut ikut amalan masing-masing. Ada yang paras pinggang, ada yang paras telinga, ada yang lemas terus dengan peluh dia. Sampaikan ada yang cakap, ya Allah, aku tak tahan dekat padang mahsyar ni, Allah, bau padang mahsyar. Ya Allah, kau masukkanlah aku dalam neraka terus, ya Allah, tak tahan. Sedangkan neraka lagi teruk daripada itu. Bayangkan, Dan pada ketika itu Allah Ta'ala panggil, katalah Allah Ta'ala umumkan, ni ringkas cerita lah, dia panjang lagi cerita tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala umum, dengan ini dia umumkan, mahkamah mahsyar dibuka. Bila buka mahkamah mahsyar, tiba-tiba Encik Muhammad Cik kita ni, YB Muhammad Cik, dia tengah berdiri, beratur semua orang ni, semua nak tuntut hak dia. Kan, tu belum lagi Cik Ahmad Johar bersama, beratur panjang depan dia, semua nak tuntut hak dia. Samsul debat mana, beratur depan dia, wih, apa hal orang ni, semua nak tuntut hak dia. Anaknya, isterinya, kawan-kawannya, orang yang kita pernah kutuk dulu. Masa tu pahala kita macam ni, tak apa, pahala aku banyak, berat pahala tu. Dulu dia pernah maki aku, dia pernah kutuk aku, pernah mengumpat aku, ambil satu pahala. Dulu dia pernah bila beratur dekat pejabat pos tu, mentang-mentang dia kawan dia dekat kaunter tu, dia potong queue, aku tunggu lama, sop, naik lagi satu pahala, ambil lagi, ambil satu pahala, ambil satu. Lepas tu dia mengumpat aku, ambil satu pahala. Lepas tu dia fitnah aku, ambil satu pahala, ambil satu pahala. Sudahnya habis pahala, habis. Beratur panjang lagi ni, ya Allah, kenapa mereka beratur lagi depan aku, ya Allah, sedangkan pahala aku dah habis. Allah Ta'ala beritahu, disebabkan pahala kamu dah habis, dosa orang tu pula kamu ambil dosa orang ni, ambil dosa orang yang tuntut pada kita. Tu sebab YB, orang kutuk-kutuk tu biarkan, besok dia beratur panjang, ambil ya. Tu sebab kata, siapa yang timbangannya pahala lebih banyak daripada dosa, masuklah ke dalam syurga. Siapa yang dosanya lebih banyak daripada pahala, masuklah ke dalam neraka. Dia tak ada tengah-tengah, memang kena masuk syurga atau neraka, tu je. Tetapi ada pula orang tu, biar dia merangkak minta maaf dengan aku akhirat besok, adalah pula cakap macam tu. Orang tu tak boleh masuk syurga, kena tunggu dulu. Tunggulah orang tu merangkak minta maaf dengan dia, patut dah masuk syurga dah ni. Tunggu, kawan tu pula tak datang-datang, rupanya tengah kena seksa dan neraka 1000 tahun. Aduh, lamanya tunggu dia. Menyesal tak? Menyesal. Tu sebab dalam hidup kita ni, masyarakat, belajarlah minta maaf dan memaafkan. Barulah betul namanya suci dalam debu. Nampak tak? Bersih belum tentu suci, tetapi yang berdebu itu mungkin suci. Tayamum, betul tak? Itu sebabnya kadang-kadang kita nampak muka dia, Allah, kenapalah menyampah tengok muka dia ni. Tetapi rupanya bila dah berbual, bila dah kenal, baik orang ni, rajin tolong menolong, membantu sesiapa sahaja dalam kesusahan. Dalam hidup ni jangan sibuk nak jadi kaya. Dalam sibuk ni kejarlah jadi orang baik. Jangan jadi kaya, tapi jadilah orang yang baik. Sebab biasanya orang yang baik itu bahagia. Jangan sibuk kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul. Macam Kalish pula, macam tu lah kan. Dah habis ke cerita tu? Habis dah. Kesian Emil. Macam tu lah. Nah, jangan kita kejarlah jadi orang baik. Apa tanda-tanda orang baik? Tanda-tanda orang baik, datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Jadi orang yang baik, insya-Allah. Macam contohlah YB kan, kalau siapa lah jadi YB, ada jawatan, jadi pengurusi masjid, jadi jawatankuasa, ketua kampung, penghulu dan sebagainya, satu je, ya Allah, aku niat nak jadi baik. Saya bawa satu kisah yang terakhir. Saya faham, cara pandang tu saya faham. Cara pandang macam ni, cepatlah bila nak habis ni, saya faham. Ada satu kisah,
Ini saya janji ni kisah yang tak akhir. Ada seorang lelaki tu, Nabi tengah duduk dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu kecil je. Dia tak macam Masjid Nabawi sekarang. Masa zaman Nabi dulu buruk je, biasa je, sederhana. Kemudian masuk seorang lelaki daripada pintu masjid. Nabi kata, sesungguhnya lelaki itu ahli syurga. Nabi kata. Hari yang lain terserempak dengan lelaki yang sama. Nabi sebut, lelaki itu ahli syurga. Hari yang lain tersempat kat tempat yang lain pula, sesungguhnya lelaki itu ahli syurga. Tengok lelaki itu biasa je, sahabat-sahabat dah tak tahan. Kenapa dia tu ahli syurga? Semua orang pun pakat-pakat pergi rumah dia. Assalamualaikum ya. Dia kata, dia bagi salam lah. Dia tanya, boleh tak kami nak tumpang bermalam di rumah kamu? Boleh, silakan. Orang baik, dia bagilah bermalam. Dia kata, kenapa nak bermalam ni? Saja je kami nak berehat. Tapi sebenarnya dia nak buat apa? Dia nak tinjau, nak tengok amalan apa dia buat sampai Nabi kata dia ahli syurga. Nabi, dia tinjau lah. Tinjau, tengok bangun sama, makan sama, tidur sama. Tak ada pula yang lebihnya. 3 hari berturut-turut tinjau, tak dapat jawapan. Akhirnya, ringkas cerita, dia pun tanya, sebenarnya kami ni 3 hari bermalam di rumah kamu sebab kami nak dapat tahu, kami nak tahu, nak siasat apakah kelebihan kamu sehingga kan Rasulullah sebut kamu ini ahli syurga. Kongsikanlah kepada kami apa amalan kamu. Dia kata apa? Tak ada apa pun yang aku buat, cuma setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa untuk niat 3 perkara. Sebelum aku tidur, setiap kali sebelum tidur, dia tak terlupa niat 3 perkara. Pertama, aku niat sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang. 1. Kedua, aku niat sebelum aku tidur, kalau aku hidup lagi esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua orang. Dan yang ketiga, sebelum aku tidur, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku niat nak buat baik dengan semua orang. Disebabkan 3 niat dia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW sebut dia adalah merupakan ahli syurga. Tak susah pun. Kenapa kita pilih nak bermusuh-musuhan? Kenapa kita pilih nak gaduh-gaduh? Buat apa? Tak payah. Jadi lebih baik kita bersilaturahim. Bersilaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Masjid As-Sabirin Kabung hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada